kepada Cikgu dan rekan-rekan sekalian. Saya Nik Amirul dari kelas 62C akan membentangkan hasil kajian saya yang bertajuk Perkembangan Kegiatan Penanaman Padi di Kampung Talungan di antara tahun 1960 sehingga tahun 2000 Masehi. Penanaman padi merupakan satu kegiatan ekonomi yang dijalankan secara tradisional oleh masyarakat tempatan di Malaysia. Ia diusahakan secara gotong royong bagi memenuhi keperluan sara diri. Padi akan diproses menjadi beras dan seterusnya menjadi nasi. Padi menjadi sumber karbohidrat utama bagi masyarakat di Asia termasuklah di Kampung Talungan. Kaedah kajian yang telah saya gunakan ialah yang pertama kaedah tembual. Saya telah menemubual beberapa penduduk di Kampung Talungan untuk mendapatkan maklumat tentang sejarah penanaman padi di Kampung Talungan. Saya juga telah menggunakan kaedah internet dengan melayari beberapa laman web yang berkaitan dengan kajian untuk mendapatkan maklumat yang dapat digunakan dalam kajian. Seterusnya, saya juga telah menggunakan kerja lapangan, yaitu saya telah melawat sendiri kawasan kajian yaitu di Kampung Talungan untuk melihat perubahan dan kemajuan dalam kaedah dan cara penanaman padi. Tips bagi kajian saya ialah yang pertama, mengkaji sejarah awal penanaman padi di Kampung Talungan. Yang kedua ialah mengenal pasti masalah dan cabaran yang dihadapi oleh penduduk Kampung Talungan semasa kegiatan penanaman padi dijalankan. Yang ketiga, mengenal pasti perkembangan penanaman padi di Kampung Talungan dari tahun 1960 sehingga 2000 Masehi. Antara hasil dapatan saya melalui objektif pertama, yaitu mengkaji sejarah awal penanaman padi di Kampung Talungan ialah yang pertama, penanaman padi mula diperkenalkan di Kampung Talungan pada sekitar tahun 1960-an. Yang kedua, Encik Bado ialah orang yang pertama memperkenalkan penanaman padi di Kampung Talungan. Yang ketiga, kedudukan Kampung Talungan yang berada di lembah bukit dan berdekatan dengan sungai sesuai dengan penanaman padi sawah dan juga padi huma. Yang keempat, pada ketika dahulu, penduduk Kampung Talungan masih lagi mengamalkan kepercayaan animisme. Seterusnya, hasil kajian saya daripada objektif yang kedua, yaitu mengenal pasti masalah dan cabaran yang dihadapi oleh penduduk Kampung Talungan semasa kegiatan penanaman padi dijalankan, ialah yang pertama, kewujudan rumput dan rumpai yang menjejaskan kegiatan penanaman padi. Yang kedua, musim menuai dan musim persekolahan telah jatuh pada masa yang sama. Yang ketiga, mendapatkan sumber air yang mencukupi bagi mengairi padi sawah. Dan yang keempat, kepelbagaian jenis padi yang ditanam memerlukan kaedah penjagaan yang berbeza. Objektif yang ketiga ialah mengenal pasti perkembangan penanaman padi di Kampung Talungan dari tahun 1960 sehingga 2000 Masehi. Antara hasil dapatan saya ialah yang pertama, cara tradisional dalam menghapuskan hewan perusak berubah kepada cara yang lebih modern dan efisien. Yang kedua, peralatan untuk menanam padi kini lebih canggih. Yang ketiga, cara penyimpanan padi yang lebih efektif. Yang keempat, kaedah menukarkan padi kepada beras dengan menggunakan mesin. Yang kelima, ritual dalam penanaman padi kini tidak lagi diamalkan. Seterusnya ialah perbandingan objektif ketiga, yaitu pada masa dahulu dan masa kini. Yang pertama, pada masa dahulu, penduduk Kampung Talungan menggunakan perangkap tradisional dan orang-orang bagi menghalau hewan perusak seperti tikus dan burung pipit. Dan masa kini, penduduk kampung menggunakan racun dan baja. Yang kedua, pada masa dahulu, penanaman padi menggunakan cangkul dan kerbau. Tetapi pada masa kini, mesin pembajak tanah digunakan. Yang ketiga, tangkop dan sulap digunakan untuk menyimpan padi. Tetapi pada masa kini, menggunakan guni dan karung yang lebih tahan. Yang keempat, lesung dan pembuk padi digunakan untuk menukarkan padi kepada beras. Pada masa kini, menggunakan mesin pengisar padi.
Yang kelima, ritual pemberian dibuat pada masa dahulu. Pada masa kini ia digantikan dengan tadau keamatan. Perlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan kajian saya. Gambar yang pertama ialah cangkul. Gambar yang kedua ialah kerbau yang sedang membajak tanah. Gambar yang ketiga ialah mesin pembajak. Gambar yang kelima ialah gambar sawah padi. Gambar yang kelima ialah tali air bagi mengairi padi sawah. Dan gambar yang keenam ialah contoh ritual pemberian. Kesimpulan dari kajian saya ialah padi telah menjadi sumber ekonomi utama penduduk kampung Talungan sejak dari dahulu lagi. Sehingga kini, kegiatan penanaman padi di kampung Talungan masih lagi giat dijalankan. Kegiatan penanaman padi di kampung Talungan telah mengajar penduduk kampung untuk hidup lebih berdisiplin dan saling membantu antara satu sama lain. Ini adalah bibliografi bagi kajian saya, yaitu sumber primer dan sumber lisan.